إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung muka surat 32. Perenggan yang akhir sebelum perkara ketiga. Bawah tu perkara ketiga, so perenggan atas dia. Yang tu belum baca lagi. Pendeknya bertakwa ialah berusaha menjalankan sebab-sebab yang dijadikan Tuhan untuk mencapai musababnya, seperti beriman dan beramal soleh untuk mencapai nikmat kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat kelak, dan berusaha menurut jalan dan peraturan yang betul untuk mencapai kejayaan di dunia. Kita masih membahaskan persoalan takwa. Dan perenggan akhir pada malam ini di bawah pengajaran yang kedua adalah merupakan satu kesimpulan yang besar, bahawa untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, mestilah kita lalui jalan-jalannya. Dan disebut dalam perenggan ini dua benda. Pertama dengan jalan beriman. Kedua dengan jalan beramal soleh. Maka mencapailah kita akan darjat ketakwaan itu. Iman dahulu, barulah amal soleh. Dan inilah yang telah ditunjukkan oleh generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka mengajar kita apakah erti takwa. Saya sering sebut, kita kadang-kadang merasa malu nak cerita tentang sahabat. Kerana suasana hidup kita di dunia dengan suasana hidup para sahabat amat jauh berbeza. Kesenangan teknologi yang kita miliki tidak pernah dirasai oleh para sahabat. Tetapi malunya kita, sahabat menjadi generasi yang mendidik kita apa itu takwa. Sahabat solat malam mereka kuat.
sedekah mereka haibat, amal-amal soleh mereka tidak mampu tinta untuk menulisnya. Padahal mereka diredai oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka. Mereka redha kepada Allah. Mereka tak solat tahajud. Allah kirimkan mimpi melawat neraka. Bayang tengok. Seperti yang terkena kepada Abdullah bin Umar Al-Khattab. Yang peringkat awal dia tak berapa rajin tahajud. Maka Allah bagi dia mimpi masuk tengok neraka. Start pagi besok tu tahajud tak tinggal sampai mati. Ini sahabat. Tak buat amal sunat, Allah tegur. Kita terlepas solat subuh. Sedar-sedar pukul 12. Tak ada mimpi apa pun. Mimpi lagi syok nak tarik selimut lagi ada. Pukul 12 dah pun terkedarah dah lagi. Duk kira tidur. Hak tu kita. Dahsyatnya mereka, para sahabat. Mereka dua kaki, dua tangan macam kita. Cuma mereka bangsa Arab, kita Melayu. Cuma mereka Nabi depan mata mereka. Kita Nabi, kita kena ziarah di Madinah. Tu aja beza. Quran yang mereka baca, hak itulah kita baca. Nabi hak itulah. Allah yang satu itulah. Mana ada Tuhan lain, na'udzubillah. Tetapi kerana keimanan, ketakwaan, kehaibatan mereka dalam meyakini agama Allah, itulah yang mengangkat darjat mereka. Kita semayang-semayang tapi tempelak ulama. Saya pernah sebut dan ada anak murid siarkan dalam TikTok ucapan saya. Ditonton hampir 1 juta orang. Alhamdulillah, boleh pahala kat saya. Ketika saya hurai tentang satu pesta dinamakan Bon Odori yang telah berlangsung hari Sabtu lepas 16 Julai di Kompleks Sukan Shah Alam. Pesta memuja roh, pesta Buddha dan Jepun. Dalam pesta tu dia ada konsep pemujaan semangat. Ditegur sebelumnya oleh Mufti Pulau Pinang. Umat Islam jangan pergi. Mufti Pulau Pinang tegur, nanti jadi syirik. Mufti Pulau Pinang sebut kalimah syirik, saya bertanggungjawab. Sebelum tu ditegur oleh Datuk Idris, menteri kita, Ustaz Idris Hamad. Moga Allah menyembuhkan abangnya, Ustaz Zakaria Ahmad, yang sedang sakit sekarang. Ketumbuhan dalam kepala. Allah, sedih. Seorang yang aktif berdakwah sekarang terlantar di rumah di Taiping. Moga Allah sembuhkan Tok Guru kita Ustaz Zakaria Ahmad. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz Derih tegur. Jakim tegur. Tuan-tuan muslimat, 16 Julai lepas, 35,000 orang hadir pesta Bon Odori yang dihadiri sama oleh orang Islam. Tak mau dengar cakap mufti. Pergi mampuslah dengan orang agama. Inilah kita akhir zaman. Mana kita nak kecapi takwa?
Para sahabat Nabi kata hijrah, jalan tak tunggu dah. Itu takwa yang mereka ajar. Bayangkan, dalam peristiwa hijrah bakal kita sambut hari Sabtu, Muharram. Adakah Rasulullah berhijrah? Ambil sikit ilmu, bukan nak ceramah hijrah. Adakah Rasulullah hijrahnya bulan Muharram? Pergerakan hijrah tu bulan Muharram? Tak. Hijrah Nabi bulan Safar dan Rabiul Awal. Tapi kenapa dinamakan, diambil bulan Muharram sebagai bulan hijrah? Sebab kata ulama, kata Al-Jauzi, adalah niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Nabi dah niat di bulan Muharram. Ini pandangan ulama. Maka disambut di bulan Muharram. Sebab niat Nabi nak hijrah Muharram. Lihatlah hijrah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut persoalan hijrah dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Saya tak mau baca panjang. Saya nak quote sifat sahabat yang mendidik kita dengan takwa, yang mengajar kita apa dia takwa ni. Kita masih lemah di sudut ini. Kita solat, kita puasa, alhamdulillah. Celah-celah tu rasuah rembat juga. Celah-celah tu bini orang hang sapu juga. Semayang, puasa, anak dara orang hang rembat juga. Tengok sahabat ajar kita. Tuan-tuan muslimat, bila kita sebut hijrah dan takwa, mana boleh kita lupakan dua generasi. Tak ada dua ni, hijrah tak berlaku. Muhajirin dan Ansar. Tak ada dua ni, hijrah mustahil, dia takkan berlaku. Muhajirin saja tak mau. Ada ayat tak Allah puji Ansar? Sekejap lagi saya baca. Dua generasi manusia yang pernah disebut oleh Asy-Syahid Sayyid bin Qutb di dalam kitabnya Ma'alim Fit Tariq, bagaimana Asy-Syahid Sayyid bin Qutb menyatakan bahawa sampai kiamat kita tidak akan jumpa lagi manusia seperti Muhajirin dan Ansar. Tak ada dah. Kita boleh sembang bercakap saja tentang mereka, tetapi kita takkan jumpa manusia-manusia seperti Muhajirin dan Ansar. Tidak ada lagi sampai kiamat. Hebat tak hebat mereka? Tu dia. Yang kita jumpa sekarang ni, TikTok, video hina Rasulullah, orang Melayu. Kan? Hak baru ni orang Puchong tu berkicap muka, kena belasah. Hina Rasul, hina Allah. Keluar pula suara tapi gambar tak ada. Suara aja, orang Terengganu ke Kelantan. Cabar, dia kata Tuhan Allah, mainlah tembak peti kat aku. Inilah manusia yang kita jumpa di akhir zaman. Manusia yang gila babi, tak apa jenis manusia kita pun tak tahu. Yang buat lawak bodoh di Comedy House, di Taman Tun Dr. Ismail. Yang pakai tudung, petu londeh pakaian, macam-macam.
Tak ada dah nak jumpa macam Muhajirin, macam Ansar yang Allah telah cerita ketakwaan, bagaimana mereka mengajar takwa kepada kita. Bagaimana mereka mengorbankan perasaan cinta mereka sehingga suami isteri terpaksa berpisah kerana hijrah. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama dia Zainab. Anak sulung Nabi, Zainab, Kak Long, Kak Nak, Zainab. Suami dia Abul As. Suami dia kafir, tak Islam. Jadi suami kepada Zainab. Bila Allah memerintahkan hijrah, Abul As macam rasa sedih lah. Sebab Zainab kena pergi. Abul As hantar Zainab di perbatasan Makkah, Madinah. Abul As kata, takat ni je lah abang. Abang minta maaf lah. Abang tak bersedia lagi nak ikut ayah. Nak pergilah abang rela. Menangis Zainab, pisah dengan laki. Laki duk kapi. Perasaan itu dikorbankan kerana Allah dan Rasulnya. Seorang perempuan namanya Salamah, hampir gila kerana ayah mertua dia, ayah dia tidak membenarkan dia hijrah. Ayah dia mengurung dia dalam rumah. Dia Islam, laki dia hijrah. Ayah dia kurung dia dalam rumah, ayah dia kafir. Dan akhirnya ayah dia bawa lari anak dia. Salamah ni tiap-tiap pagi keluar rumah macam orang gila di padang pasir. Panggil nama tok laki, panggil cari anak. Macam orang gila. Ini hijrah. Ini iman, ini takwa yang mereka korbankan. Walaupun akhirnya Abul As memeluk Islam. Bila? Selepas perang Badar. Alhamdulillah, berkat doa Zainab, akhirnya Abul As memeluk Islam, meninggalkan Makkah dan bersama dengan ayah mertuanya Rasulullah. Selepas perang Badar dia Islam. Walaupun akhirnya Salamah dapat berhijrah dan bertemu dan dapat balik anak dia. Tetapi inilah siri-siri keimanan ketakwaan yang mereka lalui dengan susah payah. Ketika Suhaib Ar-Rumi, kita baca satu ayat. Suhaib Ar-Rumi, gelaran dia Ar-Rumi. Bukan dia orang Rom, dia bukan bangsa Rom. Jangan silap tafsir. Dia bukan macam Salman Al-Farisi. Itu betul orang Parsi, orang Iran. Parsi. Orang yang handsome, kacak, putih, melepak. Orang Iran kan lawa-lawa. Ini Suhaib Ar-Rumi. Ar-Rumi itu gelaran dia. Bukan Rom. Dia bukan orang Rom. Dia orang Makkah. Ketika dia nak berhijrah. Kita tengok satu ayat. Ini takwa. Abu Jahal tahan dia. Abu Jahal sekat dia. Sebab dia kaya, harta banyak. Abu Jahal kata ke dia, kamu nak hijrah? Kata ya. Kamu nak ikut Muhammad? Kata ya. Tuan-tuan muslimat, teringat saya tak silap saya Imam Malik. Kalau saya silap, saya mohon ampun kepada Allah. Bagaimana disebut? Kalau tak silap saya Imam Malik. Kalau saya silap saya pohon ampun kepada Allah. Imam Malik pernah berkata,
keperluan kamu kepada Rasulullah adalah lebih besar daripada keperluan oksigen untuk tubuhmu. Ini kata Imam Malik. Bagaimana tubuh kita perlu oksigen? Oksigen yang kita sedut masuk dalam alveoli, bag paru-paru kita. Duduk di situ. Darah datang, injap buka, darah ambil oksigen. Dan darah bawa oksigen ke seluruh anggota tubuh termasuk otak. Sebab itu 5 saat kalau darah oksigen tak masuk otak, 5 saat sahaja kita akan koma. Bayangkan kasihnya Allah. So darah yang bawa. Darah ni macam lori lah, dia tolong bawa vitaminnya, oksigen, darah yang bawa. So antara yang dia singgah ialah otak. So kalau oksigen tak masuk otak 5 saat kita akan koma. Kata Imam Malik, betapa tubuh amat memerlukan oksigen untuk hidup. Sesungguhnya perlunya kamu kepada Rasulullah lebih besar daripada perlunya tubuh kepada oksigen. Bayanglah. Allahu Akbar. Bila Suhaib kata, saya akan ikut Muhammad. Abu Jahal kata, tinggalkan harta. Nanti kita tengok ayat. Tinggalkan harta. Kamu dah kaya, kamu nak lari. Kamu nak tinggalkan bumi Makkah dengan kekayaan kamu. Tak, kamu boleh ikut Muhammad, tapi harta kamu tinggal. Ni cerita-cerita takwa muslimin muslimat pada perenggan akhir ini. Suhaib kata, nak harta ambil. Aku ikut Muhammad. Suhaib daripada seorang hartawan bertukar menjadi papa kedana. Bukan kerana dia muflis, mahkamah isytihar muflis, bukan. Bukan kerana bisnesnya up and down, sekejap naik, sekejap turun kerana masalah ekonomi, bukan. Tetapi dia menjadi papa kedana kerana dia menyahut perintah Allah dan Rasulnya. Biarlah aku miskin, biarlah aku susah, biarlah aku tak ada harta, asal aku bersama Muhammad. Pergi jalan kaki seorang-seorang. Apa kedana dia? Sampai Madinah atau Yathrib, dulu Yathrib, sekarang Madinah. Rasulullah tengok Suhaib sampai. Lalu Rasulullah bersabda, Rabiha Suhaib. Rabiha Suhaib. Rabiha Suhaib. Nabi kata, beruntung Suhaib. Beruntung Suhaib. Nabi ulang 3 kali. Beruntung Suhaib. Rabiha, rabih makna untung. Allah, Nabi kata untungnya Suhaib. Kalau Melayu, rugi Suhaib. Bodoh Suhaib. Itu Melayu. Sebab dia kira untung ni harta. Melayu. Dia bukan kira untung ni iman, pahala, takwa. Dia kira untung ni harta. So kalau tafsiran orang Melayu, Suhaib ni macam bodoh lah. Nabi kata hang untung Suhaib. Atas peristiwa inilah Allah menurunkan 207 Al-Baqarah. Wa minan nasi man yashri nafsahu batigha'a maradatillah wallahu raufum bil ibad. Dan ada di antara manusia, kata Allah, dia jual diri dia, Allah beli untuk dia mencapai maradatillah,
untuk dia dapat redha Allah, maka Allah beli apa yang dia jual. Ayat itu turun, jumhurul ulama menyebut kerana kisah Suhaib yang meninggalkan hartanya di Makkah. Sampaikah kita ke tahap itu? Nak derma RM10 pun menggigil. Jumaat RM1, kuliah RM1. Sampai laki dia, sampai bini dia panggil dia, lakiku Mr. RM1. Dia kira RM1 lah. Betul lah, ada lah pahala. Tapi takkan RM1 aja. Duit ada lagi, tapi bagi RM1 aja. Mati kita kalau nak sembang dengan sahabat. Tu belum lagi hak demam sakit. Kerana menjunjung perintah Allah, mati ke sakit ke lantaklah. Sampai di Yathrib, Abu Bakrin demam panah. Bilal ibn Rabah demam panah. Tuan-tuan bayang ya, Bilal, maaf sebut ya, Bilal Afrika, muslimin muslimat. Setakat panah ni Afrika apa barang bro? Afrika. Tu Usain Bolt tu. Pelari terpantas di dunia. Usain Bolt, orang Jamaika, orang Afrika. Hitam kulit. Saya ingat dia berlatih dengan rimau kumbang lah Usain Bolt ni. Dia punya laju lari. Bilal ibn Rabah. Dengan panah apa nak heran dia orang Afrika. Afrika ni panah lah. Mana ada turun salji Afrika. Hitam kulit Bilal. Tapi kena dengan Yathrib, kena dengan Madinah, kena dengan hijrah, rindu dengan Makkah. Abu Bakrin demam, Bilal demam. Demam panah. Paling dahsyat teruk demam Saidina Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, yang akhirnya membawa kepada kematian Saidina Uthman bin Maz'un. Sahabat pertama yang dikebumikan di Baqi' ialah Saidina Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Dialah yang pertama meninggal dunia selepas hijrah. Kerana apa? Demam panah. Main-main ke hijrah. Tak sembang lagi Jabal Sur. Ada kita dakwah tidur dalam gua. Tak pernah lagi. Saya start dakwah tahun 95. 27 tahun dah berdakwah. Tidur dalam gua sekali pun tak. Tidur lena elok. Pada ada tidur dalam gua cari penyakit. Cari batu kek mana lena tentu. Dak sedap tak ada dah. Tuan-tuan muslimat. Belum lagi sembang kegigihan, ketakwaan kerana Allah, kerana Rasul, kerana nak tengok Nabi aku selamat, kerana nak tengok Islam selamat dibawa oleh Nabi aku. Seorang perempuan yang mengandung Asma binti Abu Bakrin sanggup panjat Jabal Sur. Mana nak cari? Ini generasi takwa. Mengandung. Siapa dalam perut dia tu? Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam adalah suami kepada Asma. Zubair bin Al-Awwam adalah 10 sahabat, antara 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga. Mengandung, bawa makanan, panjat Jabal Sur. Nabi nak makan. Nabi nak ajar hijrah ni bukan sembrono, perancangan demi perancangan demi perancangan.
Berapa lama nak duduk dalam Jabal Sur? Nabi rancang. Bukan semborono 3 hari lepas tu turun. Siapa nak hantar makanan? Asma. Sebelum hijrah ni Nabi susun dah. Siapa nak hantar maklumat? Abdullah. Iaitulah adik kepada Asma. Abdullah bin Abu Bakr. Tak boleh bayang perempuan mengandung. Asma waktu tu sarat dah. Dia ikat makanan tu, dia ada tali pinggang. Dia ada tali pinggang. So dia koyak 2. Dia koyak 2 tali pinggang tu. Satu dia ikat kat pinggang dia untuk jubah dia. Satu dia ikat makanan tu dalam jubah. Maka atas perbuatan tu dia digelar Dhi Nitaqain. Perempuan yang empunya 2 ikatan. Itu gelaran bagi Asma. Dhi Nitaqain. Kita Dhi Nikotin. Rokok. Itu Melayu jantan. Mengandung panjat Jabal Sur. Kerana nak tengok Nabi aku selamat. Kerana nak tengok Islam selamat. Kerana nak tengok ummah dapat Islam. Ngandung ke mengandunglah aku sampai. Ni takwa. Kita tengok Jabal Sur, Jabal Nur. Saya pernah panjat Gua Hira, Jabal Nur. 45 minit. Jabal Sur 1 jam setengah. Curam. Kena bawa air banyak. Kalau Gua Hira, Jabal Nur, ada orang jual air di atas. Kita pun terperanjat. Sampai atas tengok ada mamat Pakistan dengan peti air besar. Kita duk tengok dia ni malaikat ke orang? Dia panjat lagu mana bawa tong air ni? Besar tu. Fresh tu. Tengok dia jual 100 plus. Kita beli. Atas puncak Jabal Nur, Gua Hira. Kita tak tanya dah. Kita dah ada harga. Tak tanya anta malakun. Ulah tanya anta malakun. Hang ni malaikat ke apa ke? Dah tak tanya dah. Banyak tengok pegang duit. Tengok duit isap okok. Takkan malaikat isap okok. Kan? Takkan malaikat isap okok. Macam Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sahabat yang mabuk namanya Abu Mahjan. Dalam perang Qadisiyah, Abu Mahjan dia mabuk. Terdarah hari Nabi wafat dah. Nakai itu ada hari. Tapi dia dihukum lepas tu. Abu Mahjan dia mabuk. Kata manusia walau Nabi dah habaq dan Nabi pun dah wafat. Zaman Umar. Perang Qadisiyah. So bila Sa'ad tengok Abu Mahjan lain macam ya. Dia ikat Abu Mahjan atas bukit. So dia pesan dekat Sri Kandi perempuan-perempuan yang hadir berperang. Dia kata cukup masa waktu makan bagi Abu Mahjan makan. Dia tak betul itu. Dia dah kena ketum apa kata Sa'ad. Dia dah penin dah. Sri Kandi Muslimat kata okey. Sampai masa bawalah pisang, anggur bagi makan. Tapi dia tak boleh perang sebab dia mabuk. Tiba-tiba Abu Mahjan ni dia, ialah orang perempuan, kawan ni dia bodek kata tolong lepas aku nak perang. Dia dah hilang ketum dia. Si Abu Mahjan ni, dia dah hilang ketum dia. Oi, dia kata perang ke? Dia panglima perang. Tapi duk rembak arak ni. Cedera dia di situ, tapi dia panglima. Dia sedar-sedar, alamak, perang ke? Dia duk ingat duk main ketum lagi. Dia duk high lagi. Oi, dia kata perang lah. So bila muslimat tu bawa
pisang, anggur, kurma, yang zam-zam pun semua bawa bagi dia makan. Dia sambil makan tu dia bodek kata, tolonglah pelepah aku nak pergi perang ni. Mana boleh kata Panglima Saat tak bagi. Hang mabuk. Hang mabuk tak boleh. Dia bodek lepas. Dia bodek lepas. Dia pergi curi pedang Saidina Ali. Dia curi pedang Saidina Ali, dia lompat atas kuda, dia balut kepala, dia nampak mata Abu Mahjan. Sahabat lain tengok, tu dia kawan hero Abu Mahjan. Turun dia lipat, dia bagi, tu tak ada ayat. Sampai sahabat kata, oi malaikat turun dah. Sayyidina Ali jawab, malaikat apa? Tu pedang aku, takkan malaikat curi pedang aku. Sayyidina Ali kata, malaikat apa? Tu pedang aku, takkan malaikat kebas pedang aku. Oh, tu cerita saya bawa sama macam mamat atas bukit tu lah. Atas Jabal Nur tu. Takkan malaikat disokok, bangla. Ayak siap jual. Akhirnya Abu Mahjan dihukum oleh Sa'ad dengan disebat. Peminum arak disebat. Dia dihukum sebat. Tapi dia panglima. Makna zaman Nabi dah wafat pun berlaku. Yang kata nafsu manusia tewas kadang-kadang. Cuma minta ampun jangan buat dah. Dan Sa'ad menghukum Abu Mahjan dengan disebat 80 sebatan. Tapi dia panglima. Ini nak bayang Jabal Sur. Allah. Saya tak terbayang. Tingginya seorang muslimat yang mengandung Asma binti Abu Bakrin. Satu ayah lain ibu. Dengan Aisyah. Panjat Jabal Sur, hantar makanan, turun selama mana? 3 hari. Tak seimbang takwa. Bayangkan Ansar, kita baca ayat Ansar. Bayangkan golongan Ansar yang tidak pernah bertemu dengan Muhajirin. Tengah perjalanan tu semua kita tahu kalau kita biasa menunaikan umrah. Kalau kita naik bah daripada Makkah menuju Madinah. Sekarang dah ada kereta api. Saya tak tahulah, saya baru nak pergi bulan depan. InsyaAllah 7 September balik 18. InsyaAllah saya pergi umrah. Bawa jemaah saya. Dah 5 tahun saya tak pergi, 2017 lah saya pergi. Saya pun tak tahu kereta api tu macam mana. Tapi dia berkata ada dah kereta api tu. Kalau dulu kita naik bas. Bila kita naik bas, sama ada kita tamattu' haji Makkah atau kita ifrat Makkah. Kemudian bila dah habis, baru kita pergi Madinah. Kan kita selalu berhenti di RNR kan, daripada Makkah kita naik bas, berhenti di tempat bas parking tu banyak kan, kita berhenti makan. On the way kita nak pergi Madinah. Kalau daripada Madinah ke Makkah, balik sana lah. Kalau kita daripada Makkah ke Madinah, belah kiri lah. Itu dia panggil apa? Lembah Kudaid. Wadi Kudaid. Di situlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakrin, dengan seorang kafir penunjuk jalan, berhenti di sebuah khemah milik seorang badui namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni seorang badui. Duk khemah lah badui. Mereka tak gaduh cukai pintu, tak gaduh. Mereka tak gaduh dengan majlis bandaran apa, agak-agak nak belah bungkus khemah belah badui. Sampai lah dah. Kalau di Arafah banyak badui. Apa jadi muslimin dan muslim? Bila Rasulullah sampai
di khemah tu. Kenapa saya mengambil kisah Ummu Ma'bad ini? Sebab ada benda besar dalam sirah Rasul. Bila Nabi singgah, Nabi kata, makcik, ada tak benda yang boleh kami beli, kami nak minum, makan? Ummu Ma'bad dia tengok Nabi atas bawah. Kemudian dia kata ke Nabi tu, kamu tengok kambing tu. Dia tunjuk kambing dia 3-4 ekor. Lembek lah kambing tu pun. Musim panas. Nabi kata, makcik izinkan saya pegang kambing. Mak Bak kata, nak buat apa? Kambing separuh mampu lah dia. Susu apa? Tak ada. Nabi kata izin. Nabi kan expert. Ma ba'athallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidak adalah seorang nabi, kata Rasulullah, bila mana Allah pilih dia jadi nabi, jadi rasul, melainkan tugas dia ialah pengembala kambing. Ini memang Nabi sebut. Setiap manusia nak jadi nabi, nak jadi rasul, Allah takdirkan kerja dia mula-mula ialah gembala kambing. Itu Nabi abang. So Nabi apa cerita bela kambing? Expert. Kita expert mentera darah daging kambing. Kan? Perah-perah susu kambing, jangan tanya mentak timnya. Nabi steady. Pegang Nabi. Nabi sapu lampung susu dia. Nabi usap dia. Nabi minta bekah. Ummu Ma'bad dia tengok Nabi ni biar betul lelaki ni. Nabi kata, buat mai bekah makcik. Bagi bekah. Nabi perah. Nabi expert bela kambing. Perah-perah penuh bagi Ummu Ma'bad minum. Ummu Ma'bad melopong tengok Nabi. Kenapa saya bawa poin ni? Sebab di antara manusia yang menceritakan tentang fizikal Rasulullah ialah Ummu Ma'bad. Kata Afzalur Rahman, Ummu Ma'bad menyebut, aku melihat seorang lelaki yang dahinya luas. Aku melihat seorang lelaki hidungnya mancung. Aku melihat seorang lelaki yang bulu keningnya tebal dan hampir bertemu di tengah-tengah. Bayang Rasulullah. Bulu kening Nabi tebal dan di tengah-tengah hampir bertemu. Ui, lawa mana Nabi. Melayu kata cemburu tu. Itu hadis Melayu. Hadis Melayu kalau nak bertemu bulu kening, dia kata kuat cemburu kepala otak dia. Hadis mana dia ambil? Aku melihat seorang lelaki yang giginya jarang-jarang. Gigi Nabi jarang-jarang. Aku melihat seorang lelaki yang sasa. Bulu-bulu halus di tangannya. Seorang lelaki yang bila bercakap seolah-olah cahaya keluar dari mulutnya. Allahu Akbar. Rasulullah. Ummu Ma'bad bila dia cerita, sambil dia tengok, lepas tu dia minum. Lepas tu Nabi perah bagi Abu Bakrin, Nabi minum last kali. Dan Nabi meninggalkan khemah. Ummu Ma'bad melopong ni sampai Nabi hilang. Sebab kambing tu daripada lembek dah breakdown dah. 3 ekor kambing tu dah kira breakdown lah, menari terus lah. Sihat elok. Tiba-tiba kembali suami dia. Cuma saya tidak pasti tapak khemah tu di mana. Tempat kita berhenti makan, minum. Di tengah padang pasir itulah. Adalah somewhere around. Laki dia tengok kambing melompat-lompat. Dia kata biar betul. Laki pergi beli rokok, bawa balik. Tengok, ada susu. Siapa bagi ni? Ummu Ma'bad ni dia punya cerita.
Kira macam orang nampak, macam orang first time nampak hantu lah kot. Tak putih-putih mulut bercerita. Abang, tadi bang seorang lelaki cantik bang, handsome bang, apa semua dia cerita. Yang lelaki dia kata, cerita satu-satu. Betul bang, tak dan nak berhenti cakap lagi. Laki dia kata, rupanya laki dia, walaupun isok kok, tapi dan duk dengar RTM Kedah tu dia dengar juga. Kan? Radio tu dia dengar. Dia kata, tu Rasulullah. Laki dia kata, itulah Rasul. Lah mana dia? Hilang dah bang. Tuan muslimat. Ansar yang sambut Nabi, tengok. Takwa yang Ansar aja. Sila tengok ayat 9 suratul Hasyr, surah 59, juzuk 28, ayat nombor 9. Adakah Ansar mengenali Muhajirin? Tak pernah. Tetapi kerana diikat takwa mereka, Allah yang satu, Nabi yang satu, Islam yang satu, Quran yang satu, akidah yang satu. Aku tak kenal hampa Muhajirin, tapi aku layan hampa. Seperti yang Allah cerita, tuan-tuan muslimat, baca ayat nombor 9 surah Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Itulah ayat 9 surah Al-Hasyr, di mana Allah mengangkat darjat orang Ansar. Allah kata, dan mereka yang terlebih dahulu mendiami negeri yang beriman itu. Maksudnya negeri beriman tu maksud dia Madinah. Mereka yang lebih dulu maksud dia Ansar. Ansar menunggu Muhajirin datang. Apa sifat mereka? Pertama, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu cinta, kasih, sayang kepada saudara mereka yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tak kisah diri mereka, tapi mereka lebihkan Muhajirin daripada kehendak mereka. Bayangkan ketika Nabi saudarakan mereka. Abdurrahman bin Auf, Muhajirin. Nabi persaudarakan dengan Sa'id bin Rabi' Ansar. Sa'id bin Rabi' adalah 10 sahabat, termasuk 10 sahabat yang dijamin syurga. Termasuklah Abdurrahman bin Auf juga dijamin syurga, 10 sahabat. Sa'id bin Rabi' Ansar, Abdurrahman bin Auf Muhajirin. Bila Nabi persaudarakan, tengok ayat 9 Al-Hasyr. Orang Ansar ni duk fikir Muhajirin dia tak fikir diri dia dah. Sehingga Sa'id bin Rabi' dia ada 3 isteri. Sa'id bin Rabi' kata dekat Abdurrahman, dia kata, Man, kau begitulah kot. Man, saya ceraikan isteri saya nombor 3, habis iddah, Man ambil kahwin jadi isteri. Mana ada dalam ukhuwah Islam seseorang yang sanggup menceraikan isterinya untuk diberi pada saudari Islam yang lain.
Never ever happen. Tak pernah kecuali hijrah. Yang ada dia kebah bini kawan tu lagi. Kawan tu elok ada laki, dia nang botinang, koi botikoi, dia kebah bini kawan tu. Tak ada dalam sejarah. Abdul Rahman bin Auf kata, Bang Aid, lebih kurang lah. Sa'id bin Rabi', Bang Aid, terima kasihlah. Saya tak perlu yang tu, boleh tak Bang Aid pinjamkan saya 400 dirham? Saya nak berniaga. Kawan kaki berniaga Abdul Rahman bin Auf. Dia bukan boleh tengok market, dia kira gatai kaki macam orang boleh lepas tengok mat kilau lah. Kan saya tak tengok lagi, tak tahu. Dia kata, Ustaz kena pergi tengok. Kata, saya tak tengok lagi, kita nak masuk panggung wayang pun tak pernah kerti. Wah, hukum tak ada apa, serupa tengok TV di rumah je pun. Kan? Macam tengok TV di rumah je, tengok wayang pun. Cuma wayang kena bayar tu lah. Tak boleh seokok, rumah boleh seokok. Itu beza pun. Han tengok filem tak betul berdosa, dapatlah dosa walau tengok TV pun. Jagalah semayang, tu aja, tak ada masalah. Janganlah tengok sampai tinggal semayang. Ada anak murid, dia kata, Ustaz kena pergi tengok. Saya kata, saya tak tengok lagi. Ada yang nak tengok 2 kali, saya jumpa. 2 kali dia tengok. Whole family, satu keluarga. Kami 2 kali dah Ustaz. Mak Datuk. Biar betul, tapi aku tengok tak jadi mak kilau pun. Jadi mak kalau aku tengok. Saja belawak lah. Nak murid dia kata, Ustaz kena pergi tengok. Dia kata, lepas kita tengok, kita naik semangat. Saya kata, semangat apa? Dia kata, kita jadi semangat nak solat sunat. Pula dah. Saya kata, hai, selama hari ni tak solat sunat kah? Ini persepsi masing-masing lah. Saya tak tengok lagi lah. Tak tahulah kok ke depan. Wallahualam tak pilah tengok. Kita pun kalut, sibuk apa semua. Tuan-tuan muslim macam orang tengok mat kilau lah. Dia bukan boleh dia dengar bunyi apa silat apa semua ni. Dia jadi satu macam. Tu yang dalam TikTok tu makcik pun bersilat kepala otak. Menyampah betul aku menengok. Dalam TikTok makcik bersilat. Bersilat pula bukan kosong-kosong tu di rumah pengantin tu. Nindia punya buka. Makcik. Hai. Cukuplah mak kilau seorang. Tak cukup makcik. Anak dara pun sama. Yang merakam jantan tu dia. Saya tegur dalam khutbah raya saya baru ni, Idul Adha. Saya tegur benda ni. Tak ada maruah dah kita. Silat, olahraga, sukansi apa itu lain. Itu ada step dia. Ini dengan tudung pendek. Duk buka langkah jantan lagi awal dia fokus. Teruk betul. Abdul Rahman dia tengok market, dia naik semangat kawan niaga. Kata bang pinjam saya 400, bagi. Akhirnya dia kaya, kahwin dengan orang Ansar. Mana ada persaudaraan sanggup cerai bini bagi kat kawan? Tipu anak-anak. Wati canai segera ada 5 kepin. Ansar nak main rumah sat lagi. Anak ada 7 orang. Tok laki kata kat bini, yang weh habaq kat anak, wati canai habis lah. Terpaksa tipu anak-anak. Cakap habis, kita simpan, sat lagi saudara kita muhajirin nak main. Kita nak masak untuk mereka. Allah. Tak ada jumpa dalam sejarah. Sehingga Allah meletakkan hukum pusaka mempusakai pada peringkat awal. Katalah Abdul Rahman dengan Sa'id. Katalah Sa'id meninggal dunia. Abdul Rahman yang dipersaudarakan berhak mendapat harta pusaka. Peringkat awal hukum. Kemudian Allah menurunkan surah An-Nisa. Membatalkan hukum itu. Ni banyak kalau kita nak sebut cerita takwa. Ini yang sahabat didik. Ukhuwah, kasih sayang. Kita sanggup susah untuk saudara Islam kita.
Walaupun kita takkan sampai ke tahap Sa'id bin Rabi', tapi cerai-cerai bini tak ada dia pasal. Kita takkan sampai ke tahap itu. Tetapi menzahirkan kasih sayang kepada saudara Islam yang ditimpa kesusahan, yang memerlukan bantuan. Ini juga nilai-nilai takwa yang kita mesti bina dalam kehidupan kita. Muslimin dan muslimat, dengar tak suara saya sengau? Saya demam. Hari Ahad tu start demam. 4 hari, 3 hari dah. Duduk di rumah lagi jadi orang bodoh. Sungguh dia tak boleh. Duduk lagi lepas maghrib dia kira nak lena. Baik aku keluar. Jadi orang bodoh jawab dia. Kita jenis kaki mengajak ni, main sehari tak mengajak dia biol tuan-tuan. Sungguh. Dia jadi bengong. Sebab itu bila pergi umrah, mesti susun kuliah tiap-tiap malam. Asah minda. Dia tak boleh duduk diam. Oh tak boleh. Dia jadi bodoh. Sungguh. Itu yang pederah juga. Sengau sikit tak apa tapi romantik. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kita jumpa bulan hadapan. Dan kita bahas pengajaran yang ketiga. Orang-orang Islam diwajibkan taat kepada ketua, sekalipun ketua itu dari golongan hamba abdi. Itu pengajaran nombor 3 pada bulan hadapan insya-Allah. Kesimpulan pada perenggan yang akhir ialah fahamlah kita takwa ini kita mesti bina dengan sifat. Dia tak datang automatik. Mesti bina dengan iman, dengan sifat seperti yang sahabat tunjuk dalam peristiwa hijrah. Walaupun kita tak mampu nak tiru macam sahabat, tetapi sedikit sebanyak mesti kita belajar untuk melahirkan generasi yang bertakwa kepada Allah. Hanya dengan takwalah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.